Assalamualaikum semua murid tahun 6 IS. Jadi, masih lagi bersama dengan Cikgu Syahida. Pada hari ini, kita akan belajar unit 17 iaitu budi yang baik dikenang jua. Okey. Kemahiran yang akan diuji pada hari ini ialah kemahiran menulis, iaitu pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, kamu dapat menulis ayat demi ayat yang disebut oleh guru dengan ejaan dan tanda baca yang betul dan tepat. Kamu juga dapat menyalin semula petikan teks prosa yang telah diterbalikkan dengan betul dan tepat. Definisi tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca juga diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Di sini, tanda baca bermaksud simbol atau tanda yang digunakan dalam sesuatu ayat. Sama ada tanda noktah, tanda koma, tanda tanya dan sebagainya. Ianya diletakkan bertujuan untuk menyampaikan maksud dan kesesuaian ayat yang digunakan. Jenis tanda baca. Tanda baca terbahagi kepada beberapa jenis. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang 8 jenis tanda baca yang sering kamu jumpa dalam sesuatu ayat. Tanda baca yang pertama ialah tanda noktah atau titik. Tanda noktah atau titik ini digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, kereta ini baru dibeli. Dapat dilihat pada akhir ayat terdapat tanda noktah. Tanda baca yang kedua ialah tanda koma. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contoh ayat, Abu, Umar dan Zaidi pergi ke Muar. Dapat dilihat, terdapat kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Tanda baca yang ketiga ialah tanda tanya atau soal. Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. Contoh ayat, bilakah adik kamu akan bersekolah? Dapat dilihat pada akhir ayat tanya tersebut diletakkan tanda tanya. Tanda baca yang keempat ialah tanda seruan. Tanda seruan digunakan sesudah pernyataan yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Sebagai contoh, siapkan kerja itu segera. Sekali lagi, siapkan kerja itu segera. Dapat dilihat pada akhir ayat seruan tersebut diletakkan tanda seruan. Jadi, apabila menggunakan tanda seruan, ianya menggambarkan perintah atau rasa emosi yang kuat. Tanda baca yang kelima ialah tanda sempang atau sengkang. Tanda sempang digunakan untuk menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda. Dapat dilihat, kata ganda yang terdapat di dalam contoh yang cikgu berikan ini ialah murid-murid, iaitu diletakkan dengan tanda sempang.
Tanda baca yang ke-6 ialah tanda notah bertindih. Tanda notah bertindih digunakan untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu. Dapat dilihat pada contoh yang diberikan iaitu tarikh tanda notah bertindih 3 April 2000. Hal ini merujuk kepada penjelasan tarikh iaitu berlakunya kejadian pada 3 April 2000. Tanda yang ketujuh ialah tanda pengikat kata atau petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Sebagai contoh, saya belum makan ibu, kata adik. Dapat dilihat tanda petik digunakan. Hal ini digunakan bagi membantu adik menjelaskan kepada ibu bahawa dirinya belum makan lagi. Dan jenis tanda baca yang terakhir akan cikgu perkenalkan ialah huruf besar. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat dan turut digunakan di awal nama khas. Sebagai contoh, rumah itu di atas bukit. Dapat dilihat pada kata pertama ataupun pada huruf pertama dalam sesuatu ayat adalah bermula dengan huruf besar. Jadi cikgu ada contoh ayat yang cikgu nak uji kepada kamu semua. Jadi cikgu bacakan ayatnya. Ali, tanda seru, Abu dan Amin bermain bola di padang permainan, tanda tanya. Persoalan cikgu, adakah ayat yang cikgu berikan ini menggunakan tanda baca yang betul? Betul. Jawapannya ialah tidak. Hal ini kerana sepatutnya selepas perkataan Ali ialah tanda koma yang diletakkan dan bagi menutup ayat ataupun pernyataan tersebut adalah menggunakan tanda noktah. Jadi yang salah di sini ialah tanda seru dan tanda tanya. Tanda yang sepatutnya ialah tanda koma dan tanda noktah, iaitu Ali, tanda koma, Abu dan Amin bermain bola di padang permainan, tanda noktah. Baik, kita terus kepada tajuk kita pada hari ini. Siapa? Siapa wanita ini? Siapa wanita ini? Cuba tengok betul-betul. Ada wajah macam juruterbang kan? Sebab ada helikopter di belakangnya dan ada lencana terbang di bajunya. Iaitu tanda pangkat di bajunya. Siapa dia? Beliau merupakan juruterbang helikopter wanita pertama di Malaysia. Siapa dia ni? Dia merupakan Lieutenant Colonel Norhana. Okey, cikgu akan bacakan sikit tentang Lieutenant Colonel Norhana. Okey, namanya ialah Norhana ataupun lebih dikenali sebagai Lieutenant Colonel Norhana. Ataupun pangkat yang beliau pegang ialah Lieutenant Colonel Norhana. Okey.
Beliau ini adalah seorang wanita ataupun perempuan yang pertama yang menjadi juruterbang helikopter. Okey, sejak kecil lagi kan, impian Lieutenant Colonel Nurhana ini ingin menjadi juruterbang. Beliau membesar di pusat latihan belia Dusun Tua, Hulu Langat. Ni. Okey. Impian itu lebih manis. Okey. Apabila dia berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang juruterbang. Dan dia ataupun beliau diiktiraf sebagai juruterbang helikopter wanita pertama di Malaysia. Okey. Cita-cita beliau bermula daripada minat bapanya. Bapanya pernah berkhidmat dengan tentera British. Iaitu pernah berkhidmat dengan tentera British. Jadi, beliau ini tekad berjaya dalam profession itu. Iaitu, beliau bertekad untuk berjaya dalam profession sebagai juruterbang helikopter. Jadi, ini adalah sedikit perkataan yang perlu kamu imla lah. Tapi belum imla lagi ya. Okey, cikgu nak terangkan dulu berkaitan dengan Lieutenant Colonel Nurhana ni. Iaitu bagaimana ejaannya, bagaimana ejaan Lieutenant Colonel Nurhana. Macam mana nak eja bahagian tempat, kena ada huruf besar. Apabila nama tempat huruf besar, contohnya pusat latihan belia Dusun Tua, Hulu Langat. Kenapa huruf besar? Sebab nama tempat merupakan kata nama khas. Okey, dia juga nak ajar macam mana nak eja helikopter, juruterbang, tentera British, dan macam mana nak eja profesion. Jadi, kamu kena ingat perkataan-perkataan ini untuk mengimla sebentar lagi. Okey, baik. Kita terus kepada aktiviti kita. Sekarang, cikgu nak kamu sediakan pensel dan buku latihan untuk mengimla ayat. Okey? Baik. Dah bersedia semua? Okey, dah sedia semua. Jadi, dengar dan tulis ayat yang disebut oleh guru sehingga selesai. Okey, dengar ya. Okey, untuk perenggan pertama iaitu perenggan pertama tak perlu letak jari. Okey, perenggan pertama mula dengan sejak kecil Lieutenant Colonel Nurhana mengimpikan kerjaya juruterbang TUDM, apatah lagi tempatnya membesar berdekatan pusat latihan belia Dusun Tua, Hulu Langat, Medan Pasukan Tentera Udara menjalani latihan. Titik. Perenggan kedua
letak jari. Impian itu tercapai dan lebih manis apabila beliau diiktiraf sebagai juruterbang helikopter wanita pertama di negara ini. Titik. Kita terus ke perenggan ketiga. Kemana tumpah kuah, koma, kalau tidak ke nasi, titik. Sambung. Latar belakang bapa beliau yang pernah berkhidmat dengan tentera British menambah keterujaannya terhadap pesawat dan helikopter, sekaligus membulatkan tekad untuk berjaya dalam profesion itu. Titik. Baik, selesai sudah imla kita. Ada 3 perenggan. Pastikan ada 3 perenggan, okey? Yang cikgu sebut tadi, kamu boleh ulang video ini untuk mendengar dengan lebih teliti. Sebelum menghantar tugasan, pastikan aspek di bawah tepat dan betul untuk diberikan markah, iaitu kamu jawab perenggan, iaitu 3 perenggan. Okey. Tengok ada tanda baca, iaitu tadi ada 2 je tanda baca yang cikgu gunakan, iaitu koma dan titik. Okey. Ejaan, pastikan ejaan yang cikgu sebut tadi adalah betul. Antaranya adalah kolonel, kerjaya, tentera, helikopter, profesion, keterujaan dan sebagainya. Okey, imbuhan pun lebih sama, lebih kurang dengan ejaan. Baiklah, selesai sahaja tugasan itu tadi, ambil gambar tugasan tersebut dan hantar ke WhatsApp cikgu untuk disemak dan diberikan markah. Terima kasih dan tahniah cikgu ucapkan kerana kamu telah berjaya menyiapkan tugasan mengimla dengan baik dan jayanya. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih murid-murid. Cikgu harap ilmu yang kamu dapat pada hari ini lebih bermanfaat dan dapat digunakan pada masa akan datang. Bye semua.